Itu dia, ahli parlimen tidak boleh sesuka hati sahaja, kan? Lompat parti, pergi parti sana, pergi parti sini, sesuka hati. Sebab apa? Sebab mandat ini telah pun diberikan daripada kita sebagai rakyat, kan? Jadi mungkinlah disebabkan kalau sebelum ini kalau kita lihat statistiknya ada 39 ahli parlimen yang telah pun melompat parti selepas PRU ke-14 ini. Mungkin disebabkan tak ada undang-undang yang boleh mengekang mereka ini melompat parti waktu ketika itu. Ya, walaupun dah ada pindaan undang-undang, tapi kita perlu lebih spesifik untuk mengetahui apakah sebenarnya sekatan-sekatan yang perlu dilaksanakan dalam RUU Anti Lompat Parti 2022. Jom kita terus sahaja bersama dengan Tuan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM dan juga mengerangkap penganalisis politik. Assalamualaikum Tuan Mujibu. Assalamualaikum. Ya, hari ini dia rock sikit. Baik Tuan Mujibu, pastinya kita mengetahui ini adalah antara sejarah yang paling baik yang penerimaannya mandat rakyat akhirnya diterima pakai dan dilaksanakan, dipersetujui oleh segenap yang hadir. 209 ya, hanya 11 orang yang tidak menyokong, itu pun disebabkan tidak hadir. Jadi bagaimana secara awalnya senario ini memberi impak yang perlu kita fahami tentang rang undang-undang anti lompat parti? Ya, saya rasa kita memang memerlukan satu akta yang secara tuntas untuk menyekat aktiviti lompat parti ini. Kalau jiran kita di Singapura ada, di United Kingdom ada, di US ada. Kalau di US itu sampai ke tahap ada recall election. Recall election ni bagi membolehkan mana-mana wakil rakyat kalau dia tidak perform ataupun kalau dia melompat parti atau tukar sokongan itu boleh dipecat oleh rakyat yang telah mengundi di kawasannya. Jadi dalam senario semasa lompat parti di negara kita ni bukan baru. Kalau di Sabah tu dah 90-an dah berlaku lama. Cuma mungkin lebih parah selepas apa yang kita saksikan pasca PRU 14. Ya, kita tengok kerajaan pusat bertukar 3 kali. Bertukar ada Barisan Nasional selepas 9 Mei. Kemudian langkah Sheraton tukar lagi. Kemudian Tan Sri letak jawatan tukar lagi. Dan bawa pula ke negeri kan. Sampai ada 3 pilihan raya di Sabah, di Melaka, di Johor. Jadi saya rasa itu sudah satu fakta bahawa kita memerlukan akta ini. Dan apakah kita kata akta ini cukup? Ya, sebagai permulaan saya kata akta ini baguslah. Ya, kerana dia telah membolehkan kita sekurang-kurangnya memberikan ruang kepada mana-mana ahli politik itu dikenakan tindakan disebabkan melompat ataupun tukar parti. Apakah dia menyeluruh? Itu memang saya rasa tak menyeluruh kerana klausa-klausa itu ada yang bagus, ada yang juga mungkin perlu diperhalusi. Macam contoh, kalau ahli itu memberikan confidence and supply, contohnya kan, perbekalan dan sokongan di parlimen dalam konteks kerajaan minoriti, mereka dibolehkan menyokong. Tapi kalau berhijrah beramai-ramai, macam contoh kita kata keluar daripada parti gabungan, katalah mereka itu bergabung secara secara taktikal saja pilihan raya dan bertukar, ini masih boleh dilakukan. Dan kalau ini masih boleh dilakukan, maknanya apa yang berlaku pada langkah Sheraton pada yang lalu mungkin boleh jadi langkah Sheraton 2.0 ataupun langkah di mana-mana lah. Ya. Jadi ada loophole. Dan saya rasa loophole ini mungkin boleh diperhalusi dari masa ke masa. Cuma untuk permulaan ini saya rasa saya berpandangan dengan adanya rang undang-undang larangan ahli parlimen melompat parti ataupun menukar parti ini barangkali sudah cukup bagus untuk permulaan. Untuk permulaan ianya memang cukup baguslah kan, daripada tidak ada apa-apa kan tuan. Okey, jadi tadi tuan pun dah menyentuh berkenaan dengan PRU atau PRK dan sebagainya kan. Jadi kita nak menyentuh berkenaan dengan di setiap negeri, dan kita tahu bahawa federal telah pun meluluskan rang undang-undang ini untuk anti lompat parti diluluskan. Jadi kita nak bercakap tentang negeri-negeri pula. Jadi bagaimana, adakah ianya patut dilaksanakan di setiap negeri atau sebagainya? Sebab kalau kita lihat pada tahun 90-an, tersedasi Kelantan pernah juga untuk mengadakan sistem ini, rang undang-undang ini di negeri, tapi dibatalkan sebab apa? Ianya tidak selaras dengan persekutuan kan. Jadi bagaimana Encik Mujibu? Ya, saya rasa positif di peringkat negeri. Apa yang kita lihat selepas kelulusan RUU Akta Larangan Bertukar Parti ini, 4 negeri menyatakan akan membawa usul ke Dewan Undangan Negeri masing-masing. Sabah di Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, dan juga barangkali akan diikuti oleh negeri-negeri lain. Memandangkan kalau dulu barangkali dia bertentangan dengan perkara 10 akta lompat parti ini melanggar kebebasan berpersatuan dan bersuara itu. Tapi saya lihat
dalam keadaan semasa itu mana-mana negeri yang barangkali tidak memiliki majoriti yang muda itu perlu kepada akta ini bagi memastikan bukan saja kestabilan politik itu berlaku, tapi seperti mana yang kita lihat respon tadi menghormati mandat rakyat itu, ya, kerana selepas pilihan raya siapa juga yang ada majoriti, tak kisahlah besar ke kecil ke, mereka harus diberikan peluang itu, dan tindakan melompat parti ini seolah-olah menafikan mandat dan suara rakyat itu, dan sudah tentulah ini tidak baik untuk proses demokrasi dan pendemokrasian di masa hadapan. Jadi saya berpandangan memang kalau boleh lah ya, dan saya rasa ahli politik mahu memberikan komitmen dan juga embrace kepada reformasi politik yang dilaung-laungkan, budaya politik baru yang sering acap kali dikatakan. Maka saya rasa ini adalah langkah pertama yang patut dilakukan di peringkat negeri. Kalau di Persekutuan sudah berlaku, maka di peringkat negeri juga harus berlaku, mesti diikuti. Dan bila kita melihat kepada, kalaulah katanya ini merupakan mandat rakyat yang diangkat dan dipersetujui, pelaksanaannya haruslah betul-betul mengikut pada apa yang dipindakan. Contohnya macam kalau mungkin mereka nak menggunakan parti ataupun logo lain, kita khawatir dibenarkan untuk lompat. Jadi masih lagi berlaku situasi itu. Ya, itu yang saya setuju dengan Anim, bahawa ada loophole. Sebab itu saya katakan apakah akta ini komprehensif? Mungkin tidak komprehensif. Dan proses penambahbaikan itu boleh berlaku di dalam tempoh satu jangka masa yang panjang. Kerana saya risau, khawatir dengan senario semasa, dengan pengundi yang semakin kritikal dan taktikal dalam mengundi. Kita risaukan tidak ada mana-mana parti yang memperolehi majoriti yang diperlukan. Maka dalam situasi ini, majoriti harus dibentuk berdasarkan gabungan parti. Maka dalam konteks ini, apakah mungkin ya kita kata, apakah ada ahli parlimen yang mungkin tidak bersetuju dengan keputusan parti untuk bergabung, maka apakah status beliau? Hilang kerusi? Ya, sebab kalau hilang kerusi, maka dia hilang kelayakan. Mungkin akan ada pilihan raya, walaupun tidak ada recall election. Pilihan raya ini bukan satu perkara main-main. Ya, dia melibatkan belanja yang besar, masa yang panjang. Dan jadi itu saya rasa satu kos pada pengundi. Ya, dan dalam masa yang sama juga loophole itu kalau bergerak secara berkumpulan seperti mana yang berlaku sebelumnya. Ya, kalau mengikut akta ini keluar daripada gabungan Syama atau bertukar kursi, dia tak hilang kursi. Jadi ini saya rasa boleh jadi ini lagi sebab politik angka itu memerlukan majoriti. Dan saya tak nampak confident as supply ini barangkali boleh menjadi satu mekanisme, kerana saya rasa amalan sebegitu tu barangkali agak sukar dilakukan dalam konteks kepartian kita ni yang persaingannya terlampau sengit dan ketat. Okey, bercakap tentang RUU anti lompat parti ini yang telah pun diluluskan, ramai yang menyebut baik, tetapi saya nak lihat ada salah seorang daripada pemimpin parti politik negara yang mengatakan bahawa lompat parti walaupun tidak digalakkan tetapi perlu dibenarkan selepas pilihan raya umum untuk membolehkan kerajaan persekutuan dibentuk. Jika tiada parti yang mampu memperoleh kerusi minimum 112 di Dewan Rakyat, lompat parti selepas pilihan raya umum boleh memastikan kestabilan politik di negara ini. Jadi ada segelintir pada pemimpin negara kita yang katanya perlu juga untuk lompat parti ini. Bagaimana respon? Ya, ini barangkali kenyataan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir. Ya, bila Tun mengatakan bahawa perlu dilakukan kalau dalam konteks tidak ada majoriti. Tapi apa yang kita lihat, kalau dalam konteks tidak ada majoriti, mekanisme confident dan supply tadi itu tidak boleh menangani permasalahan ini. Maka lompat parti menjadi pilihan. Ya, mungkin pandangan satu segi pandangan itu benar. Tapi kalau dibenarkan lompat parti, kita lihat ya dalam loophole sebegini, kadang-kadang tidak timbul isu majoriti pun menjadi bertukar dan menjadi pilihan raya. Kita ada kes presiden di Melaka dan di Johor dan juga di Sabah contohnya kan. Sebab kita masih lagi jauh daripada satu budaya politik yang matang, di mana apabila masuk ke dalam Dewan membuat undang-undang, Dewan Rakyat ataupun mungkin di Dewan Undangan Negeri, kita tidak boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dalam satu perkara. Sebab persoalan majoriti ini hanya untuk membentuk kerajaan. Jadi saya rasa kalau ahli parlimen itu ada jiwa besar yang meletakkan kepentingan negara berbanding kepentingan parti, mungkin boleh. Tapi itulah kalau jadilah kita katalah dalam senario yang diperkatakan tidak ada siapa yang bentuk majoriti, maka gabungan-gabungan ini
diperlukan. Dan saya rasa tidak perlu sampai ke tahap lompat parti kalau boleh menyokong. Kerana kerajaan minoriti ini bukan sesuatu yang masalah ataupun sesuatu yang luar biasa dalam amalan demokrasi. Ya, cuma itulah sejauh mana kita nak tengok kematangan berpolitik itu. Ya, tapi bagi saya balik kepada persoalan asas, ini adalah persoalan politik angka, kerana angka itu memberikan justifikasi dan juga keabsahan bagi membentuk kerajaan. Jadi kalau tidak dibenarkan lompat parti dan adalah kita kata sekatan di situ, maka mungkin terpaksa dibenarkan. Tapi kalau dibenarkan, kita risau dia akan menjadikan akta rang undang-undang yang baru diluluskan ini tidak ada makna. Sebab itu saya kata kalau nak menjadikan dia lebih sempurna, kita perlu mempertimbangkan dengan pemerkasan akta-akta yang lain. Sebagai contoh, bagaimana Datuk Seri Azalina Osman Said mencadangkan akta recall, iaitu pecat. Sebab kalau tidak ada sebarang punishment ataupun kita kata ada hukuman kepada mana-mana ahli politik yang melompat parti, saya rasa barangkali tak takutlah dia tidak menggerunkan, ya. Sebab tu mungkin pecat, recall, ya, membolehkan pengundi di kawasannya itu memecat ahli parlimen itu antara biar satu rakyat langkah yang pilih siapa wakil rakyat yang mereka mahukan pada ketika itu. Ataupun lebih bagus lagi, mungkin boleh mengikut cadangan daripada ahli parlimen yang mengatakan perlu ada hukuman bahawa siapa yang melompat parti dihilangkan kelayakan dia untuk bertanding satu penggal. Maka mungkin hukuman-hukuman itu akan menjadikan akta ini lebih bertaring dan menggerunkan mereka daripada melompat. Itu kita bercakap tentang wakil rakyat ataupun ahli parlimen, dan bila kita dari sudut pengundi itu sendiri, bila kita tengok PRN Melaka, Johor, sangat kurang peratusan yang keluar mengundi, dan ini juga mungkin terkait rapat dengan kepercayaan kita terhadap politik negara. Sudah semakin lama semakin tiris disebabkan dengan pelbagai isu, dan ini antaranya iaitu lompat parti. Kata-kata yang melompat ini yang menyebabkan mungkin kita dah tak percaya dah, tak ada keteguhan kat situ pegangan kita terhadap politik. Bila melihat kepada rang undang-undang ini dilaksanakan, adakah ianya akan mengembalikan kepercayaan rakyat, dan bagaimana ianya dapat memberikan semula politik yang sihat dalam kalangan kita sebagai rakyat? Ya, saya setuju, kerana saya mengikuti rapat semua pilihan raya di Melaka, di Johor, di Sabah saya pergi, ya. Dan saya lihat statistik mereka yang tidak keluar mengundi itu semakin besar. Ya, di Sarawak itu di Melaka 35%. Di Sarawak 39% dan di Johor paling besar 45%. Dan ironinya di Johor kita telah membesarkan pengundi dengan memberikan undi 18 untuk kuasa memilih automatic, dan automatik. Mana kalau automatik ini tidak ada lagi hengki-pengki untuk pergi berdaftar dan dia boleh pergi mengundi tanpa ada sebarang masalah. Dia tidak keluar mengundi. Salah satu sebabnya adalah mereka melihat undi yang diterjemahkan dalam kotak undi itu tidak akan dihormati dan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita mengatakan mahu membina satu politik yang sehat, ya, tetapi asas kepada politik yang sehat itu iaitu menghormati mandat rakyat itu sendiri boleh dikhianati pada bila-bila masa, maka sudah tentulah satu akta diperlukan. Dan apabila akta ini diluluskan dan akan dikuatkuasakan pada bulan September, mungkin sedikit sebanyak akan memberi suntikan rejuvenasi kepada rakyat dan memberikan mereka keyakinan bahawa pada kali ini kalau undi mereka itu dibuang, maka ahli yang dipilih itu, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ataupun wakil rakyat di peringkat parlimen itu tidak akan mengkhianatinya, kerana akta ini boleh membolehkan mereka di ini. Apatah lagi kita bayangkan kalau boleh pula diberikan kuasa kepada rakyat itu untuk memecat, ya, recall kepada mereka yang lompat itu, maka saya rasa rakyat akan lebih seronok untuk mengundi kerana mengatakan mereka benar-benar berkuasa dan suara mereka benar-benar ada nilainya. Ya, jadi sikit sebanyak ianya dapat memberikan respon yang baiklah kepada kita kan sebagai rakyat, supaya kita ni lebih percaya sikitlah kepada politik tanah air. Bercakap tentang PRU ni kan, agaknya bagi pandangan tuan sendiri, bila agaknya PRU ni? Kan? Kita dah analisis apa semua. Ujung-ujung dia tanya juga. Rasa-rasalah. PRU 15 ni apa cerita? Ini banyak peringkat. Kalau ditanya pada rakyat yang mengatakan, umum di sana mengatakan tak perlu PRU sekarang. Masa yang ada ni mengapa tidak digunakan bagi memastikan apa yang sepatutnya dilakukan, terutamanya komitmen yang diperlukan pada ketika ini, iaitu membetulkan isu-isu ekonomi rakyat itu dilakukan. Tempoh tak sampai setahun. Mengapa tidak ditunggu saja? Tapi kalau ditanya pada ahli politik, lain pula jawapannya. Kan? Ada yang kalau yang berasa yakin mengatakan besok PRU.
Kan? Kalau yang tengah memegang kerajaan pula mengatakan biarlah sampai mandat. Kalau wakil rakyat yang sebelah sana pula mengatakan PRU awal pun tidak ada masalah, kami bersedia dan mungkin ini masa untuk kita dapatkan majoriti yang besar. Jadi ini jawapan dia. Tapi secara peribadi saya rasa pilihan raya ini berkaitan dengan mandat dan kemahuan rakyat. Ia bukan berkaitan dengan orang politik, siapa nak berebut kuasa dan sebagainya. Ya, seolah-olah menjadikan pilihan raya ini sebagai satu mekanisme untuk mengesahkan kuasa yang mereka ada. Itu salah. Itu satu isyarat yang tak betul dihantar pada rakyat. Kerana demokrasi dan pilihan raya itu sebenarnya adalah permekasaan rakyat. Rakyat harus diberikan kuasa sepenuhnya bagi memilih kerana yang dipilih itu nanti akan menentukan masa depan mereka. Jadi kalau rakyat bersuara secara umum di sana itu mengatakan habiskan mandat, saya rasa ini perlu dihormati. Kalau nak buat pilihan raya mengikut hawa nafsu ahli politik ni, hari-hari pilihan raya letih juga kita kan. Okey, Tuan Mujibu Abdul Muiz, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Satu perbincangan yang saya kira lengkap dengan gambaran berkaitan dengan pindahan rang undang-undang anti lompat parti menjadi sejarah dalam negara kita dalam arena politik negara, insya-Allah.